insya-Allah. Baik, yang pertama. Inna fi dzalika laayatin afala yasmaun. Semua itu kebinasaan orang dulu muda tak dengar cerita. Di sini kata di ulama, anna fi ihlakil umam, binasanya umat itu menjadi ibratan wa ayah. Ibrah, pengajaran kepada kita dan tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebab dengan kuasa Allah dibinasakan kumpulan-kumpulan yang degil, yang kerah kepala, binasa. Maka pengajaran kepada kita je, jangan berani buat macam dia orang tu lah. Kalau buat juga cari penyakit lah mu. Itu dia. Faedah yang kedua, dalam ayat ini Allah kata awalam yarau. Awalam yarau. Tengok beza di antara awalam yarau. Ayat yang pertama awalam yahdilahum. Awalam yarau yang 26, adakah mereka dan belumkah ternyata kepada mereka? Yang ni mu tak tengok kah? Maka dalam ayat ini awalam yarau, kata di ulama tadabbur, wujubun nazar fil ayat, menjadi kewajipan kita orang beriman tengok kepada semua tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita tengok tu. Kalau kita tengok semua kecil pun kita kena mikir. Sekecil semua. Tuan-tuan tak usah fikir panjang. Hari ni cuti dah kita ni. Kalau cuti tak banyak kerja, pergi buka dalam internet cari nyamuk. Tengok dalam ayat yang saya tafsir awal surah Baqarah dulu. Allah kata aku tak malu. Masalah ba'udatan fama. Nak bandingkan dengan nyamuk. Ambil cerita nyamuk. Tengok nyamuk ni. Hei, pelik tuan-tuan. Jangan tengok kecil tak nampak. Besar kan. Dalam internet ada besar tu. Dia punya mata berapa. Dia punya belala dia nak cocok orang tu macam mana. Ajaib wallah. Ajaib. Kemudian kita tengok pula lebah. Oi, hebat. Baiklah. Mana ayat ni mengajar kepada kita beberapa perkara supaya an-nazar fil ayat, sentiasa perhatikan ayat-ayat yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebab ayat ini soalan di sini bukan soalan biasa. Awalam yarau, mu tak tengok? Kata ulama tafsir, li'anna al-istifham huna lit-tawbih wal laum. Soalan di sini soalan celaan dan cercaan bagi orang yang tidak mengambil manfaat daripada ayat-ayat kekuasaan Allah Azza wa Jalla ini. Jadi kalau kita tak mau dicela oleh Allah Taala, tengok bi'ainil basirah, tengok dengan mata yang berfikir. Yang ketiga, akhir ayat Allah kata apa? Afala yubsirun. Mu tak tengok ke? Ayat ini al-hassu 'ala an-nazari wat-tabassur. Ayat ini menggalakkan kita supaya sentiasa tengok dan berfikir. Jangan tengok saja, tengok ambil gambar aja tak ada faedah juga. Tengok, kaji, fikir, tadabbur, ta'ammul. Kita ni banyak istilah-istilah. Ta'ammul, perhati. Tazakkur, ingat. Tadabbur, fikir. Ini kita mahaula hauzal. Maknanya kita kena fikir sentiasa. Yang keempat, setelah Allah Ta'ala sebut awalam yahdilam kam ahlakna, berapa banyak mu tengok ke tidak, berapa banyak orang yang telah kami binasakan. Yang pertama Allah suruh cerita, dengar cerita. Kemudian Tuhan kata yamshuna fi manasihim, yang kamu sendiri pun sudah pergi tengok dah tempat itu. Itu dia panggil istidlal apa dia? Bisyai'il mahsus ala syai'il ma'qul. Menggunakan dalil yang kita nampak untuk menguatkan dalil akli yang kita duk fikir. Kita dengar kaum Samud, kaum Ad, bila kita pergi tempat tu, oh ni rupanya. Dia ada tempatnya sendiri. Ada tempat dia sendiri yang perlu kita kaji. Dalam ibarat lain, ini ibarat ni agak orang panggil high class sikit. Dia kata apa?
al-istidlalu bi'ainil yaqin ala sidqi ilmil yaqin. Ayat ini menjadi dalil kepada ainul yaqin. Benda yang kita yakin dah nampak di mata kita, benarnya ilmu al-yaqin yang ada dalam hati kita. Tuhan kata, kam ahlakna min qabli minal qurun. Berapa banyak kami binasakan umat dulu. Ilmu yakin itu sudah ada. Sudah ada dalam hati kita. Sebab Allah cerita, semuanya betul. Kita pun tahu, binasa Ad, sebelah huta, kaum Samud, sebelah huta mati. Kita sudah ilmu yakin. Tetapi bila kita pergi tengok di tempat itu, maka dia jadi ainul yakin. Nih, tempat sebelah huta di sini. Telaga di sini. Bila kita pergi Madain Saleh, jumpa. Macam kita ini, tuan-tuan yang tak pernah pergi ke Mekah. Ilmu yakin, ilmu yakin kitanya, Kaabah ada ke tak ada? Ada. Duk mana? Mekah. Zaman dululah, zaman sekarang duk tengok fly hari-hari cerita lain. Bila kita sampai di Mekah, Allahu Akbar, Kaabah depan mata kita. Itu dia panggil apa? Ainul Yaqin. Nih, Kaabah. Oi, menarik ayat ini. Dia bahas tentang ilmu yaqin, ainul yaqin. Macam kita dua sekarang. Tuan-tuan nampak dah saya tak? Nampak ni dalam kamera ni ada ilmu yakin dah tu. Tapi bila habis PKP ni mari ziarah pondok, jumpa dengan abang di sini, ainul yakin. Tak ada sungguh orang tuan. Bukannya gambar bayang-bayang je. Masya-Allah. Kita main bahasa sikit. Ilmu yakin, ainul yakin. Jelas. Yang kelima, Allah Ta'ala sebut, awalam yahdaw kam ahlakna. Tuhan kata, mu tak tengok ke tidak? Berapa banyak dah kaum yang aku binasakan. Kata dia ulama, al-istidlahuna bil kathrah. Dalil di sini menunjukkan banyak apabila Allah Ta'ala guna kam al-khabariyah. Kam, berapa banyak? Macam seorang yang kaya lah. Orang kata, awak ni tak derma ke senyap ni? Berapa banyak dah aku sedekah? Kam. Dia panggil kam khabariyah. Berapa banyak dah aku sedekah? Sebab apa? Li'anna takarrur al-hudusil qurun wa zawaliha. Berulangnya generasi demi generasi. Dan tempat-tempat mereka juga telah dibinasakan banyak tempat. Bukan satu tempat je. Itu menambahkan bahawa cerita itu sangat benar. Cerita itu benar. Macam kita baru ni lah. Kan, bila kita mari banjir, kita tengok berapa banyak rumah yang binasa. Berapa banyak rumah yang dihanyut oleh air. Jadi baru kita tahu. Oh, betul sungguh ni cerita ni. Yang keenam, awalam yarau anna nasuqul ma. Apabila mu tengok ke tidak, kami bawa air. Bawa air ke mana? Kepada bumi yang kami pilih. Ardil jurus, bumi yang kosong. Kata di ulama, istidlahuna birru'yah. Dalil di sini, dalil mata, pandangan mata. Pandangan mata, memang dia panggil ainul yaqin. Sebab apa? Depan mata kita, hujan turun, esok hijau. Tidak ainul yaqin. Ainul yaqin. Maknanya, kita yakin dah kiamat tu ada. Kita tengok dah kiamat tu ada. Tapi kita tak tengok lagi, kita tak mati lagi pun. Tapi kita tengok dengan tumbuh-tumbuhan. Makna ainul yakin dah kita tumbuh itu benda tu. Tapi ainul yakin kiamat esok, di sana esok lah. Yang ketujuh, Tuhan kata apa? Zar'an fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Kami keluarkan dengan pada hujan itu tumbuh-tumbuhan yang kamu makan, yang dimakan oleh hayawan kamu dan juga dimakan oleh kamu sendiri. Ulama tadabbur kata, ulama tafsir kata, annal asla fima nabata, semua benda yang tumbuh atas muka bumi ini asalnya harus halal bagi kita, kecuali dibuktikan benda tu haram ataupun beracun. Mana asal tu pokok tu halal, makan belakang. Tak boleh makan ni, kenapa? Mabuk. Itu istisna, tak tepi. Jangan makan pokok ni, beracun, boleh mati. Itu. Mana asalnya semua pokok. Nak makan batang pokok boleh, makan
umbi pokok pun boleh, nak makan umbuk pokok pun boleh, nak makan daun pun dipersilakan. Tapi dalam ayat ini Allah kata apa? Zar'an, tumbuh-tumbuhan tu, sayur tu. Boleh je kita. Ni kita beli sayur, kita ambil daun atas, batang tak ambil. Kenapa tak ambil batang? Batang tu lazat kat situ. Oh, kerah ustaz. Pandai-pandailah kau. Sekarang ni ada macam-macam kayak blender gergasi ni. Oi. Kita letak barang-barang tu, prank, pusing sekejap, baru sak-sak ya, habis hancur lebu habis. Dah ambil makan. Jangan duduk buang. Benda yang boleh dimakan, kenapa nak dibuang? Yang kesembilan, Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Tunggulah. Hari perbicaraan tu ada. Bukan tak ada, mu jangan main-main. Jawab aja, annal azab qad yu'ajjal. Azab itu ada kalanya Allah tempuhkan, tangguhkan. Bukan tak ada azab, boleh je Tuhan nak binasa terus buat kafir. Tapi Abu Jahal berlawan dengan Nabi berapa tahun? Dia mati tahun 2 Badar. Mana hampir 15 tahun barulah Abu Jahal mati. Baru mati. Lama tempoh. Jadi ada kalanya Allah Ta'ala turun, lambatkan sedikit. Nak bagi peluang supaya mereka beriman. Kata di para ulama, dengan sebab beriman, Allah Ta'ala angkatkan azab. Mana kalau kita rasa takut, cemas di akhirat esok, kita kena banyak tingkatkan keimanan kita atas dunia ini dengan apa? Dengan doa, dengan istighfar, taubat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan kita. Mari zaman kita tak ira juga. Mari Covid pun duk kelahi situlah. Balah juga. Sana sini. Akhirnya Covid pun mari. Habis je Covid, menganjurkan pesta maksiat di sana sini. Covid mari dulu, Covid je. Covid je boleh tutup tempat maksiat rupanya. Manusia tak mampu nak tutup. Manusia buka balik. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah yang beri pertolongan kepada kita. Baik, yang ke-9. Boleh faham ke yang ke-8 tadi? Kau laju sikit. Yang ke-8 ni maknanya turunnya bala dengan sebab maksiat, diangkatnya bala dengan sebab keimanan. Jadi kita kena usahakanlah iman kita. Kita kena berusaha untuk apa? Untuk beristighfar, bertaubat banyak-banyak supaya bala itu diangkat. Yang ke-9, tengok dua ayat yang kita baca tadi. Ayat 26, afala yasma'un. Ayat 27, afala yubsirun. Kata ulama, antara dua ini, dua kategori mau'izah, dua kategori ayat Allah. Ada ayat yang kita dengar, ada ayat yang kita lihat. Munasabah ikut ayat. Ayat yang pertama tu sebab cerita orang dulu. Ayat yang kedua tu awalam yang kedua ni kita tengok Tuhan kata afala yubsirun. Masya-Allah. Para jemaah sekalian, tak ada orang yang tadabbur Quran kecuali dia akan rasa apa? Dia akan rasa manisnya Al-Quran itu. Yang terakhir, Allah gunakan kalimah awalam yaru anna nasuqul ma. Saqa yasuqu. Kita belajar nahwu sikit. Saqa tu dia panggil fi'il madhi, benda lepas. Yang ni dia guna fi'il mudhari' nasuq. Mu tak tengok kata kami bawa hujan. Kenapa Allah gunakan dhamir fi'il mudhari'? Sebab menunjukkan benda tu sentiasa ada. Hujan ni turun daripada zaman Nabi dulu, daripada tu Adam, daripada Nabi Nuh dulu hujan sampai kiamat hujan. Mu tak tengok? Kata ulama bahasa, listihdaris suratil ajibah ad-dallati 'ala al-qudratil bahirah. Supaya kita sentiasa berfikir, kita nampak kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nasub maknanya kami sentiasa menurunkan hujan, maknanya dalil ini sentiasa berulang. Itu dipanggil lafaz mudhari', menunjukkan tajaddud, sentiasa. Hujan semua. Ni kita dah masuk bulan 11 ni.
bagi kita di pantai timur ni bersiap sedialah. Ulama apa ni kaji cuaca kata dijangka monsun tahun ni hujan awal. Dia siaplah. Orang duduk rumah tepi sungai tu boleh bersiap-siap, kemah barang-barang, boleh cari perahu siap-siap. Hujan mari, bersiap untuk buat persiapan. Jangan mari hujan, banjir, tak ada nak lari baru nak marah orang. Tak. Kita macam tu juga dekat nak kiamat ni. Kita tahu dah kiamat akan berlaku. Kalau tidak tidak berlaku kiamat besar pun, kiamat diri, kiamat individu, makna mati kita. Kematian pula sehari dua ni, Masya Allah. Sahabat-sahabat yang kita sayangi. Ustaz-ustaz kita seorang mati. Orang ni sama ada mati Covid, ada pemati pada musim Covid. Kita kena ambil dua kategori. Ada orang mati betul-betul kena Covid. Ada orang mati pada musim Covid. Pasal itulah kita ni jangan anti segala benda ke. Dia kata ni orang lepas kena vaksin mati juga. Siapa dia cakap kena vaksin malaikat maut tak mari? Cakap tu biar betul lah. Biar betul sikit. Biar kita tadabbur kat sikit cakap ni. Kata orang tua-tua cakap, nak cakap tengok kiri kanan. Jangan tengok depan kita je. Tak? Maksudnya, bila jumpa kamera, jumpa mic, cakap tak ingat. Orang panggil tak khabar. Waktu kita live pula, ribu-ribu pula penyokong. Habis cerita yang tu, cerita tapak kaki Nabi pun mari. Dia nasuh pun jumpa berapa benda lagi, benda-benda khurafat yang pelik-pelik. Sebab kita ingatkan, bila ramai orang menunjukkan kita betul lah. Al-sawab ma wafaqal kitabi was sunnah. Yang betul yang kita cakap ini kalau bertepatan dengan Quran, dengan hadis, dengan asarul salafus salih, betul. Kalau cakap ramai orang je, lah. Ramai tidak menunjukkan betul, tapi ramai juga ada kalanya boleh jadi betul. Wallahu alam. Kalau nak tengok macam tu, nyaya kuliah di masjid ada 50 orang. Sekali kita buka stadium buat pesta, 50,000 orang. Tak payah kerah. Masya Allah. Baiklah. Jadi betul kata-kata orang tua, cakap tengok kiri kanan. Jangan hanya bercakap bila boleh mikrofon ataupun mic, boleh kamera dengan mic. Mudah-mudahan kita insaf bahawa hidup kita ni tak lama. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah pada pagi Rabu 27 Rabiul Awal 1443 bersamaan dengan 8 bulan 11 2021 tamatlah kita 7 siri kuliah tafsir surah As-Sajdah. InsyaAllah kita teruskan tafsir kita dengan suratul Ahzab dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.